الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadis yang ke-8, termasuk hadis yang ke-8. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, yang diriwayatkannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah telah bersabda, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya, tiada seorang pun dari umat ini la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tiada seorang pun dari kalangan umat ini yang mati dalam keadaan tidak percaya kepada kerasulanku, sama ada umat itu Yahudi ataupun Nasrani, melainkan ia pasti menjadi ahli neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang mana Nabi bersabda dalam ayat ini dengan bersumpah, walladzi, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya. Mana tidak ada sesiapa pun yasma'u bi ahadun, asal mana yasma', mana mendengar, tiada sesiapa pun dari kalangan umat ini, sama ada ianya Yahudi dan Nasrani, dia dengar tentang aku. Dengar tentang aku situ bermaksud dengar atau mendapat maklumat bahawa Nabi akhir zaman telah pun muncul. Itu maksud yasma' itu. Dengar itu maknanya tahu. Mana-mana manusia yang tahu Nabi akhir zaman telah muncul, telah dibangkitkan ke muka dunia, tiba-tiba dia tidak beriman kepada ajaran yang telah dibawa olehku, tak kiralah dia tu Yahudi ke Nasrani ke, walaupun dia berpegang, kalau kita maksudnya walaupun dia berpegang kepada kitab-kitab terdahulu, misalnya Yahudi, Nasrani, dia pegang kepada kitab Taurat dan kitab Injil yang asal misalnya, dia tidak tahrif, kata-kata kitab itu tidak tahrif, tidak dirasakkan, Taurat dan Injil asal, dia pegang. Maknanya dia beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa seperti yang asal. Tiba-tiba dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalau begitu keadaannya, dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah, dan dia termasuk dari kalangan ashabun nar, penghuni neraka. Ini jelas. Ini jelas berdasarkan kepada hadis ini.
Jadi sini ada beberapa perkara lah. Kalau kita tengok dalam nota tu ada beberapa perkara. Yang pertama sekali disebut al-ummah, min hadhil ummah. Jadi ulama bagi dua ummah ni, ada yang disebut sebagai ummatul ijabah, ada disebut sebagai ummatul da'wah. Ummatul ijabah ni maknanya umat yang mempercayai kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil ummatul ijabah. Selagi ummatul da'wah, mana semua umat selepas Nabi dimaksud jadi Nabi, manusia yang hidup selepas tu dia panggil ummatul ummatul da'wah sampai ke kiamat. Itu mengikut pembahagian oleh ulama. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara khusus Yahudi dan Nasrani. Apa sebab Nabi sebut begitu? Jadi Nabi sebut begitu kerana beberapa faktor lah. Beberapa faktor. Yang pertama sekali, kalau kita tengok dalam mana-mana kenyataan tu, dalam Quran pun ada sebut bahawa orang Yahudi, pokok ahlul kitab, yang disebut sebagai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara ni, dia menyedari bahawa di kalangan mereka lah yang paling banyak diturunkan kitab dan juga rasul. Lah, pokok Yahudi ni sebenarnya itu kelebihan dia dari sudut. Pokok Nasara pun begitu juga. Orang Arab yang duduk di Wadi Qura tak ada Nabi. Dari kalangan anak-beranak mereka duduk situ lah. Kalau kita kata Nabi Ibrahim mari, lepas tu dia pergi. Dia pun tidak asas itu. Kok asas itu sungguh keturunan Arab. Tu. Memang tak ada. Jadi Yahudi dan Nasara ini dia berbangga kerana dia umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diturunkan nabi-nabi. Bukan seorang nabi di kalangan pokok Yahudi, ramai nabi. Dan kitab pun bukan sebuah kitab samawi, kitab yang diturunkan dalam banyak kitab. Jadi keistimewaan itu menjadi kebanggaan pokok Yahudi dan Nasara. Akhirnya kebanggaan ini sampai satu peringkat masa yang lama dia menjadi suatu akidah. Dia menjadi suatu akidah, suatu keyakinan bahawa kita bangsa Yahudi ni, oleh kerana keistimewaan yang disebutkan tadi, maka kita ni tak mungkinlah kita dalam Quran ada sebut sebenarnya, tak mungkinlah kita ni akan mendapat kedudukan yang hina di hari akhirat. Dia mari berasa lagu tu. Dan kenyataan berasa lagu ni bukan sekadar berasa. Dalam sirah disebutkan, dia sebut kepada orang dia sebut kepada orang-orang Arab yang berada di Madinah pada waktu itu. Aus dan Khazraj itulah. Kalau kita tengok dalam sirah, pokok Yahudi ni memang disebut. Bahkan keyakinannya dia bukan sekadar itu. Dia juga yakin bahawa Nabi terakhir pun mesti dari kalangan puak-puak dia. Dia yakin, sehingga keyakinan itu dia tubik dalam bentuk dakwaan yang nyata. Misalnya dia sebut pada bila dia balah, bila dia ada tekih apa-apa, salah satu benda yang disebutnya, dia kata nanti, dia kata orang Arab, bila Nabi akhir zaman dari kalangan pokok kami bangkit, kami akan berjuang di belakang dia, kami hapus ke semua orang Arab. Sampai dia sebut begitu, sebab dia cukup yakin. Dia sebenarnya dalam kitab Yahudi memang begitu sungguh. Dalam kitab Yahudi memang begitu sungguh. Kalau kita baca teks Yahudi sampai hari ini pun, dia ada konsep Yahudi, dia ada konsep Mahdi, cara dia juga Yahudi. Dan Nabi kira-kiranya lepas dah Nabi. Mahdi lah keluar dia pula ada. Kira-kira Nabi ni tak ada terlepas dah. Kalau tu terlepas tu boleh ke Nabi Muhammad. Tapi keyakinan tu tak luntur, tak hilang. Dia tunggu Mahdi pula. Mahdi dari keturunan Daud lah, keturunan Daud. Mari kutu pula. Jadi dia akan bangkit di akhir zaman. Sebenarnya ni konsep Imam Mahdi lah. Pak Abdullah ibn Sahabat dia bawa tu mari ni. Ada kaitan. Dalam kitab-kitab disebut begitu. Dan banyaklah kepercayaan karut yang disandarkan kepada orang panggil Al-Mahdi tu. Ini pokok Yahudi bertunggu tu. Jadi oleh kerana benda ni menjadi modal kepada Yahudi dan pokok Nasara, bahawa Nabi akhir zaman ni akan ada dari kalangan pokok mereka. Tu. Walaupun di sini dia tidak sebut gitu. Dia berbangga
Sebab itulah Nabi SAW khususkan kepada dia. Maknanya kalau Yahudi dan Nasara pun yang memang terkenal dia sebagai umat yang suatu ketika dulu berada di kemuncak kemuliaan, kerana ada di kalangan mereka nabi-nabi, bukan seorang, nabi-nabi dan rasul-rasul, dan juga diturunkan kitab-kitab. Setara walaupun mereka begitu keadaan mereka, kalau mereka tinggal ajaran Nabi, tak percaya pada Nabi, tetap mereka ahli neraka. Apatah lagi kalau umat lain, bangsa lain yang tidak pernah diturunkan Nabi dan Rasul, apatah lebih aula lagi, min babi aula. Kalau puak Yahudi Nasara pun tetap dia masuk neraka. Kalau dia tidak beriman dengan Nabi SAW. Itu secara ringkasnya begitulah. Perkara yang ketiga, daripada hadis ni, sebenarnya pada hakikat sebenarnya Yahudi ni dia tidak sedar bila dia tolak Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul. Hakikat sebenarnya dia tolak kitab Taurat dan Injil. Itu hakikat. Sebab apa begitu? Sebab kenyataan dalam kitab Taurat dan Injil memang disebut tentang Nabi akhir zaman ini, Nabi Muhammad SAW disebut. Misalnya dalam nota tu ada disebut misalnya lantaran mereka telah mengetahui nama dan sifat-sifat melalui kitab Taurat dan Injil. Yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Bapak Yahudi Nasara ni sebenarnya dia tahu tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman ni, seperti mana yang termaktub, yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Kalau ayat Quran lain lagi lebih terang lagi, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami kurniakan kepada mereka Alkitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara, yang kami kurniakan kepada mereka Alkitab, yakni Taurat dan Injil, mereka kenal Muhammad, mereka kenal Nabi akhir zaman itu sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq. Dan sesungguhnya satu kelompok dari kalangan mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan kebenaran itu. Dan sebenarnya inilah antara faktor yang pertama, faktor yang paling utama kenapa tokoh-tokoh agama dalam Yahudi dan Nasrani ini dia tahrif kita, dia buat fakta-fakta itu, nak menyembunyikan fakta tentang Nabi yang termaktub dalam kitab mereka. Itu tujuan buat tu, nak menyembunyikan fakta kepada pengikut-pengikut mereka. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui hakikat yang sebenarnya, sedangkan mereka tahu. Ini sebenarnya pengaruh kepimpinan, pengaruh kuasa. Jadi kalau kita taat pada Nabi, akhir sekali bangsa kita yang dulu pernah naik ke mercu, maka bangsa kita akan jadi terpaksa tunduk pada orang Arab. Orang Arab ni kita hina dia lama. Orang Arab ni kita gelar dia ummi, yakni bangsa yang tidak pernah diturunkan Nabi dan Rasul, tidak pernah diturunkan kitab samawi. Itu salah satu makna ummi. Salah satu makna ummi lah, mengikut ulama ni. Satu lagi makna ummi ni bangsa yang tidak tahu membaca dan menulis. Tapi makna dia ada juga. Ulama tafsir sebut, pasal Syekh Nalwi pun sebut begitu, bahawa salah satu makna ummi ni kalau dikaitkan orang Yahudi dengan orang Arab, maka gelaran itu sebenarnya diguna pakai oleh orang Yahudi untuk bui gelaran sebagai menghina bangsa Arab itu. Tiba-tiba Nabi akhir zaman, maknanya kemuliaan ini akan didapati oleh orang Arab sampai ke akhirat, sampai ke kiamat. Lama-kelamaan aja. Jadi ni perasaan dengki lah. Ni kerana dengki, iri hati. Jadi menyebabkan selepas itu mereka berdendam sampai ke hari ini kepada orang Arab. Itu ya sebenarnya.
Baik, kesimpulan, kita tengok kesimpulan hadis ini. Apa pengajaran yang kita dapat daripada hadis yang ringkas ini? Bahkan kalau dalam setengah-setengah syarah lain, setengah-setengah syarah lain disebutkan, misalnya Syekh At-Tibi menyebutkan, kata Syekh At-Tibi, dia kata kalau berdasarkan kepada ayat Quran lain, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Ini biasa dibaca ayat. Ini ayat biasa dibaca. Siapakah yang lebih zalim? Siapa lagi yang lebih zalim? Ada lagi kau yang lebih zalim? Mimman dzukira bi ayati rabbih, daripada orang yang apabila disebut ayat-ayat Tuhannya. Mana ayat itu ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut, diperingatkan tentang sesuatu perkara, khususnya dalam bab agama. Thumma a'rada anha, kemudian ia berpaling dengan erti menolak kenyataan-kenyataan daripada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi kau yang lebih hina, lebih zalim, lebih keji, lebih jelek daripada aku? Tak ada dah. Ini istifham takbih, istifham untuk menghina, menyatakan betapa jelek. Kata Syekh At-Tibi, dia kata laisa ahadun azlama mimman bayyanat lahu ayatullah az-zahirah wal batinah wa dalailuhu al-qahirah fa'arafaha thumma ankaraha ay ba'id 'anil 'aqil. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang diperjelaskan kepada mereka ayat-ayat Allah yang nyata dan ayat-ayat Allah yang tidak nyata, dan dalil-dalil Allah yang jelas, yang keras, lalu ia mengetahuinya dengan sejelas-jelasnya, kemudian ia menolaknya. Setelah dia tahu, dia tolak. Tahu tu mana tahu ini kebenaran. Sebabnya kitab Taurat dan Injil merupakan kitab suci dia. Dalam kitab suci dia sendiri pun dia tak diterima. Ada lagi kau manusia terkutuk lebih daripada dia. Sebab kita kata tak, di kalangan umat Nabi Muhammad ada juga manusia yang teruk. Tapi tak ada lah siapa mereka nak ubah kalau orang Islam lah, kecuali orang itu orang kafir. Orang Islam nak ubah kita ni dah. Dia masa dia peliknya rupa ni, masa dia ubah kitab suci dia tetap beriman. Dia kata dengan Nabi Musa, Nabi Isa, dia pelik. Ni sebab tu Quran kutuk dia sehebat-hebat, sebab dalam masa yang sama bukanlah kata dia rosakkan kitab ni, dia menafikan kerasulan Nabi Musa, Nabi Isa tidak, dia terima, tapi dia rosakkan kitab. Sebab itulah ulama sebut sini sebenarnya dia ni, kata Syekh At-Tibi, perbuatan dia ni ba'idun 'anil aqil. Maknanya perbuatan orang yang tidak ada akal sebenarnya. Kalau dia ada akal pun dia tak guna akal dia. Jadi dalam proses dia merosakkan kitab suci, merosakkan sumber asal agama dia, di sini dia telah tolak tu akal pemikiran yang waras itu. Mana orang ni sebenarnya seperti orang gila lah, kata Syekh At-Tibi. Mana teruk sungguh. Lepas tu dia ni dia dah sebut kepada masyarakat Madinah atau tahannya, kita dia duk berbangga, bermodalkan dengan keturunan dia, Nabi Isa, Nabi Musa, kita itu semua tu. Bahkan Nabi akhir zaman pun daripada pok kita juga. Dia dah sebut. Setiap kali kalau dia balas dengan Aus dan Khazraj, mesti dia sebut. Itu dalam riwayat ada disebut. Jadi itulah antara faktor mengikut ulama kenapa Nabi sebut khusus dalam hadis ni. Kalau dia Yahudi ke, dia Nasara ke, dia maknanya dia percaya kepada kitab Taurat dan Injil, hak asal, tapi dia tak terima aku sebagai Nabi dan Rasul, dia tetap mati dalam keadaan tidak Islam. Dan akhir dia di hari akhirat, dia tetap min ashabin nar, dia tetap termasuk dari kalangan orang yang masuk neraka. Baik, pengajaran yang pertama, kalau kita tengok semula teks tu, di sini Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammad biyadi, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya. Maknanya harus bersumpah untuk menguatkan keterangan atau kenyataan. Boleh bersumpah ni, cuma jangan buat sahal lah.
Benda yang tidak munasabah pun kita bersumpah benda kecil-kecil ni, benda besar ni, benda yang berkait dengan akidah ni, boleh bersumpah. Tapi kalau kita ni yakin kalau kita sebut ni betul, kita pun tak ada kemungkinan, tak payah sumpah, tak apa. Tengok keadaan itu kita yang boleh pastikan situasi yang mana yang sesuai. Sebab kalau orang kuat sumpah dah ni, ulama kata dia ada masalah juga. Tak sikit sumpah, sikit-sikit sumpah, dia tu ada tak betul tu. Sekalanya orang pelawak kuat sumpah ni, ini nak ayat harus boleh. Tapi kalau kuat dah sumpah, kecek tak? Ni kawan kecek atas masjid ni, kena gue ingat. Kena gue ingat. Kalau jenis festival lagu tu kena gue ingat. Ada ni tak kena ni. Seolah dia pun tak yakin pada diri dia sendiri, sehingga perlu bermodal dengan masjid misalnya tak. Cek dah tu kena gue ingat. Tapi hukum mana pun bersumpah tu hukumnya harus boleh. Yang kedua, berdasarkan kepada hadis ni, bahawa Allah mempunyai tangan yang layak dengannya, yang tidak menyerupai mana-mana makhluk. Berdasar pada hadis ni, banyak lagi hadis-hadis lain mana Allah tu ada tangan. Tangan lagu kan, wallahu alam bimurad, Allah Maha tahu apa maksud tangan. Tapi dah biar dia maksud tangan. Cuma ada juga setengah ulama kata tangan setengah maksudnya kuasa, ada juga. Jadi sebab biasanya tangan ni dia menunjuk kepada kuasa. Jadi hak ni khilaf ulama, dia ni ulama khilaf lah. Setengah ulama kata ia tak si takwil, ia tak si pakai makna lain, nak pakai makna asal. Dah Tuhan kata dia ada tangan, lagu mana tangan? Wallahu a'lam, Tuhan Maha tahu. Dalam penggunaan manusia ni, penggunaan kita biasa ni pun ada kita guna, tapi kita tak pakai makna asal. Misalnya kita kata kaki tangan kerja, lagu mana? Kaki tangan kerja. Ada. Dia ni kaki tangan kerja. Lama tu musabbah tu kaki tangan kerja. Lagu mana? Itu maknanya kita kata mana orang yang bekerja belakang. Maksud dia begitu. Bukan bermakna kaki tangan ni pun begitulah juga. Kita tak tahu hakikat. Cuma dah dia sebut tangan tak. Ini kata mana satu pihak lah. Mana ulama ya kata kita pakai makna saja. Ada setengah aliran pula dia kata tak boleh kena takwil. Takwil sebab kalau kita kata Tuhan ada tangan, maknanya kita menyerupakan. Itu kata dia lah. Jadi hakikat sebenarnya maksudnya untuk laisa kamitslihi syai'un lah. Tak ada sesuatu yang laisa tak ada sesuatu yang seumpama Allah. Jadi bagi saya betul lah kau tu. Betul lah. Cuma dalam perbahasan tu dia ada sebut lah ni kata kalau demo terjemuh yadun dengan makna kuasa, demo tahu mana. Tahu mana tangan itu dengan makna kuasa. Sekedar tahu adalah tahu cara dia. Tapi maksud dia nak tanzih, nak bersihkan Allah daripada mithl, serupa dengan makhluk. Hak ni pun dia kata Tuhan kata dia ada tangan. Pihak ni kata pula bila kata Tuhan ada tangan, makna kita ni sudah musyabbihah, sudah mujassimah, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Siapa dia kata tangan sebab tangan kita? Ada yang muni jawab pula. Kita kata tu sekadar ayat, sebab tu kita tak kata Tuhan ada siku. Sebab Tuhan tak ada sebut dia kata dia ada siku. Bila kita kata Tuhan ni ada tangan, kerana dia sebut dia ada tangan, sekat tu ya gitu. Kita pun tak tergambar tangan sebab tangan kita. Kalau awak tergambar lagu tu tak boleh. Kami tidak tergambar gitu. Jangan pula sebab ada setengah kitab dia kata maknanya kalau Tuhan ada tangan, mana siku dengan tu tak boleh lagu tu. Kalau lagu tu memang punah. Kita tak berani kata gitu. Ni kata dia. Sebab tu kalau perhati molek ke tak ada tu benda-benda sesak pada kedua-dua pihak tu. Bagi saya lah. Bagi saya. Sebab kedua-dua pihak tu ada ulama, mewakili ulama yang lama, ada ulama yang hebat-hebat lah tu. Lepas tu benda ni sesat dah sebenarnya. Bincang dalam kitab. Bincang dalam kitab sesat dah. Jadi kalau kita duk bawa lagi benda-benda lagu ni, duk mentakfirkan setengah-setengah pihak, jadi saya rasa tak ada pasal lah tu. Bagi tak ada pasal lah tu. Kecuali sebabnya lain. Tuhan ni tak dapat tempat telok ni sampai pusat ni gelonggo, tak ada seperti sekut kau tu memang tak ada dalil tu. Kata lagu tu memang musyabbihah sungguh tu. Sebab Syiah lagu tu. Syiah dalam kitab dia ni tempat kita telok tekak ni ada telok segini sampai pusat ni gelonggo, tak ada lepo, tak ada hati, orang panggil organ dalam kosong dalam kitab dia. Tu gambar Tuhan dalam versi Syiah tu memang sesat.
rosak semua akidahnya. Tapi tak ada di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang kata lagu tu tak ada. Jadi kita terima. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab, bila dia kata tangan, kaki kalau disebut tu dah. Sekarang tu kaki lagu nama Allahu alam, surah Tuhan. Lepas tu dia kata tak boleh lah bila sebut gitu dia akan tergambar tangan. Hak tergambar tu hak tak boleh, hak tak betul tu. Tak okey lah kita bila sebut kaki tangan, kita kata tangan pintu, kaki kursi tu gambar sebab kaki ayah kita. Berat tu otak tu lagu tu. Tu kalau lagu tu tak betul, lepas tu nak sebut ke dia? Nak sebut ke dia kepada kursi ada pak tu ke bawah tu, orang panggil dia. Memang orang panggil kaki, nak mana? Tangan pintu. Tahu ke semua tangan pintu. Gapo dia lagi tu? Banyaklah dia benda-benda yang kita boleh tunjuk. Mana orang dalam bahasa tu dia faham. Tengok ni orang tidak pakar dengan makna asal. Dengar orang tidak pakar dengan makna bila sebut tangan kat mesti gini. Tangan manusia memang tapi kaki tangan saja itu makna lain. Tangan kaki kursi itu makna lain. Tak boleh kita faham gitu. Jadi pokok mana pun bagi saya benda ni ulama telah bahas. Ada kedua-dua pihak dan ulama tu kira-kiranya ulama besar-besar belaka setengah daripada kedua-dua pihak tu. Jadi tak ada pasal lah kalau kita duduk guna isu ni lagi untuk menyesatkan satu pihak. Tak kira lah daripada pihak mana pun. Sebab kedua-dua belah pihak ni ada yang masing-masing hak kerah tu. Sederhana pun ada. Tapi setengah-setengah hak kerah pun ada. Jadi hak kerah ni sama-sama pun dalam tidak dalam kisah ni pun ada hak kerah lagu ni. Dalam kisah ni pun ada. Tak boleh pergi dah bagi lagu tu. Itu sikap manusia lagu tu. Nak kan? Yang ketiga, seperti yang saya sebut saat ni lah, mana bila sebut umat Nabi Muhammad ni bagi pada dua. Dia panggil salat. Yang pertamanya dipanggil ummatul ijabah, yakni umat Nabi, umat yang menyahut seruan Nabi SAW. Hak dia terima ajaran Nabi, dia panggil ummatul ijabah. Ijabah maknanya sahut, menerima, ijabah. Yang keduanya dipanggil ummatul da'wah, iaitu sekalian manusia yang hidup selepas Nabi dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul sampai pada kiamat. Kenapa disebut dakwah? Kerana umat ini umat yang menjadi kewajipan. Orang yang ijabah, orang yang terima ajaran Nabi, dia kena dakwah pula kepada hak tak terima lagi. Maknanya dia ada kaitan dengan ijabah dan dakwah itu. Ummatul ijabah mana umat yang telah terima ajaran Nabi. Dan umat ni menjadi fardu kifayah. Dia kena ada sekelompok di kalangan mereka ini yang menyeru ummatul dakwah ni, umat yang belum terima lagi ajaran Nabi. Pengajaran yang keempat, berdasarkan kepada hadis ini dan hadis-hadis lain lah, bila Nabi SAW dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul, atau disebut sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin, Nabi penyudah, tak ada Nabi dan Rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Ia memberi erti bahawa semua syariat para Nabi yang sebelum Nabi terbatal dan dimansuhkan. Itu maksudnya. Mana hak ajaran Nabi Isa, hak ajaran Nabi Musa yang juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu tak boleh diterima. Tak boleh terima. Maknanya umat Nabi dulu di zaman Nabi, bila dia tolak Nabi, dia seperti tolak Nabi Isa, seperti dia tolak Nabi Musa. Hakikat dia yang sebenar. Tidak kata tak jadi kafir sebab dia terima pada Nabi, dia terima kerasulan Nabi Musa, Nabi Isa, cuma dia tolak Nabi Muhammad. Sebab kita lah, kita umat Nabi pun kalau kita tolak Nabi Isa, kafir seperti tu lah. Sebab tu kita percaya kepada rasul-rasul, bukan percaya pada seorang rasul. Sebab tu kita terima Nabi Isa, terima belaka, seperti yang disebut dalam Quran. Dah dalam hadis sebut nama lagi yang tidak disebut nama, kita terima semua. Rasul, Nabi dan Rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, tidak termasuk dalam ancaman hadis ini orang yang tidak sampai kepada dia seruan Nabi. Mana tidak sampai ni maksudnya sampai seruan yang betul. Kalau seruan itu sampai tapi seruan yang salah, tak betul, tak kira juga. Siapa ajaran Nabi tapi ajaran yang telah dipesongkan, tidak seperti yang Nabi ajar.
Mana dia berimeh dengan ajaran salah, dia diingatkan hak ni lah Nabi Muhammad. Hak lagu tu tak kira. Ni maknanya sampah tu sampah hak betul, seperti hak Nabi ajar. Mana setengah ulama dia panggil hak ni, dia panggil ahlul fatrah. Orang yang mana walaupun dia hidup selepas Nabi tapi tak sapa ke dia. Jadi hak ni kalau dalam kitab kat secara ringkas lah. Mana dia ni ulama khilaf pula. Setengah kata mana dia ni masuk syurga tapi akhir sekali, selepas susah dah orang lain. Mana dia tu kira-kira tu lewat mana, kena tunggu dulu, kira belakang sekali. Tu ada juga setengah ulama kata tak, Allah nilai dia punya akal dia. Sebab manusia ni perbuatan baik ni kita boleh kesan dengan akal kita baik tak baik ni. Maknanya orang tak siapa suruh tengok dia ni juh ke tidak. Sebab juh ni benda fitrah. Semua manusia benci. Kalau Nabi tak mari pun manusia faham bohong itu suatu perbuatan buruk. Jadi nilai dari segi akhlak. Ada juga setengah ulama kata gitu. Mana kita nilai orang tak siapa suruh tengok akhlak dia molek ke tidak. Sebab akhlak ni manusia boleh nilai. Kebaikan dan keburukan hak zahir ni manusia boleh nilai. Manusia benci benda-benda nipu, tidak amanah, cakap, bahasa kesat, semua manusia tak suka. Termasuk dalam amal, termasuk dalam sifat mazmumah. Tengok tu. Ada juga ulama kata gitu. Jadi khilaf di kalangan ulama. Yang keenam, melalui hadis ini kita dapat faham bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahajalah ajaran yang selamat. Ajaran lain tidak diterima. Mana kalau ajaran itu tak serupa dengan ajaran Nabi, walaupun nampak nak serupa, cuma tak serupa, tidak seperti yang Nabi ajar, maka tidak selamat tu maknanya tidak dikira sebagai amal soleh, tidak dicatat dalam catatan amalan sebagai amal soleh, tidak dicatat sebagai khairat. Biarlah hak nak buat tu ikhlas setara mana, hak buat tu ikhlas setara mana, tiba-tiba dia buat tu tak betul. Nabi tak ajar gitu. Khusus dalam ibadat, dalam apa sajalah, dalam apa saja. Kalau bercanggah dengan hak Nabi, maka tidak akan diterima. Yang ketujuh, berdasar pada hadis ini juga kita dapat faham bahawa manusia yang pasti akan menjadi ahli neraka ialah orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kira siapa dia tu, Yahudi ke Nasara apa, tak kata paling banyak diturunkan Nabi dan Rasul, kitab samawi dan sebagainya. Kalau dia tak percaya kepada Nabi, tak beriman dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan selamat. Dia tetap menjadi ahli neraka. Itu beberapa kesimpulan daripada hadis hadis yang ke-8 ini. Hadis yang ke-8 ini. Baik, cuba tengok hadis yang ke-9. Cuba tengok hadis yang ke-9. Sebelum kita pergi pada hadis yang ke-9, ada satu perkara lagi saya nak sebut di sini. Misalnya dalam kitab ni terai lagi dia sebut, dia kata yang dimaksudkan tidak beriman. Sebab dalam hadis ni sebut, sesiapa yang tidak beriman kepadaku, walam yu'min billadhi ursiltu bih, dalam keadaan orang itu tidak beriman dengan ajaran yang aku diutuskan membawanya. Hak ni kalau mengikut Syekh dalam kitab, dalam syarah Miri'at ni, dia kata hak ni kenyataan walam yu'min billadhi ursiltu bihi ni, dia merujuk tak beriman pada Nabi ni semasa Nabi hidup dan selepas Nabi mati sampai hari akhirat. Sebab apa? Sebab beriman dengan sebab Nabi guna sini beriman dengan Nabi ni dah. Maknanya percaya pada Quran, percaya kepada hadis, tu maksud beriman dengan Nabi.
Walaupun lepas Nabi mati, kita semua tak pernah jumpa dengan Nabi. Mimpi pun dok setengah itu. Nah. Tu. Lepas tu tak beriman lah kita. Dok, kita percaya pada Quran dan hadis. Hal tu termasuk tu. Walaupun kita tak pernah tengok Nabi. Bahkan setengah ulama kata itu kelebihan khusus pula tu. Dalam keadaan tak tengok Nabi, tak pernah jumpa dengan Nabi, cuma tahu tentang Nabi, beriman dengan Nabi melalui mukjizat, iaitu Quran dan hadis. Itu mana allazi ursiltu bih. Kalau kita nak sebut bahasa Kelantan ke maknanya, barang hak dia bawa, sesuatu yang diutuskan dia bawa. Nabi ni bawa ke dia? Bawa Quran dan hadis. Bawa agama Islam. Sumber dia Quran hadis. Hak ni saja ni kalau kita perhati, tak ada sifat ni kepada ajaran Nasrani dan ajaran Yahudi, tak ada. Sifat ni tak ada. Kalau sifat ni hanya ada pada Nabi. Bila Nabi wafat, Quran dengan hadis tu kekal sampai hari kiamat. Tak hilang. Hadis pun tak hilang. Cuma ada berlaku kerana dia tu ayat dia terlebih rendah pada Quran. Tapi Quran tak ada langsung berlaku tokok tambah dan sebagainya. Walaupun Nabi telah wafat. Hadis pun begitu juga, dengan metodologi dia lah, terkawal dengan kawalan ulama, dengan kaedah-kaedah ilmu usul hadis, ilmu apa ni kita kata ilmu sanak dan sebagainya. Kalau Quran ada, tak perlu sanak Quran. Kira-kiranya gitulah. Sebab Allah janji nak jaga. Sifat ni tak ada pada ajaran Nabi-Nabi dulu. Misalnya kita kata ajaran Nasrani, ajaran Yahudi, tak ada. Mati Nabi Musa tak ada. Allah takdir gitu. Jadi masyarakat dia tu, pengikut dia tu tak boleh nak pegang. Tak ada benda yang kemas bagi kita Quran. Pegang Quran sama. Siapa Nabi sebut aku tinggal pada kamu dua perkara, mukah ni muslimah. Dalam tengah masyarakat sesak, dalam hadis sebut, sehingga bila datang fitnah itu bagaikan kita ilal, bagaikan kepingan malam, letak tangan dekat mata, tak nampak tangan. Ayatnya beratnya fitnah sesak akan berlaku pada umat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita pegang Quran dengan hadis, tak sesak. Sifat ni tak ada hadirat kepada masyarakat Yahudi, Nasara tak ada. Sebab kata Nabi Isa, bila dia mati, apa dia yang mana pengikut dia boleh pegang? Tak ada. Nak pegang kepada hadis Nabi Isa, tak ada juga. Nak pegang kepada kitab Injil, 50 tahun ya ulama kata. Lepas tu diberosakkan, dipindah, ditokok tambah, dibuat mengikut selera padri. Memang tak ada. Ni. Tapi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Sebab Allah maksudkan ajaran Nabi ni untuk sampai akhir zaman. Okey, seterusnya hadis yang ke-9 ya. Hadis yang ke-9 ni kita baca, lepas kita sambung semula lah. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه. Diriwayatkan daripada Abi Musa, yaitu Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mana 3 golongan yang mana mereka mendapat 2 ganjaran, 2 kali ganda. 2 ajaran ni mana 2 dabah lah, dapat pahala dabah kita kata. Dapat pahala 2 kali ganda. Iaitu seseorang dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab ni juga merujuk pada Yahudi dan Nasara. Yang beriman dengan nabinya, yang dia beriman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dan dia sempat dengan Nabi Muhammad, dan dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak sempat dengan Nabi pun termasuk juga. Bukan tak sempat ni maksud dia tak ada jumpa Nabi, tetapi
Selepas Nabi wafat tu dia hidup lagi, dia beriman. Masuk Islam tu dengan sahabat ke, dengan tak kira lah. Asalkan dia asalnya agama Yahudi Nasara Ahlul Kitab. Lepas tu dia beriman dengan Islam yang dibawa oleh Nabi. Itu maksud dia. Maka dia dapat dua kelebihan. Kenapa? Beriman dua dengan agama dulu, hak juga daripada Allah, hak betul, dan agama memang. Maka dia boleh dua kelebihan. Yang kedua, mana hamba? Hamba abdi lah. Hamba wal abdul mamluk. Hamba apabila ia menunaikan hak Allah. Sebab hamba-hamba ni, dia hamba Allah dan dia hamba kepada Tuhan Mas dia. Hak Allah pun dia tunai, hak hamba dia pun dia tunai. Hak Allah pun dia jaga, hak Tuhan Mas dia pun dia jaga. Maka dia dapat dua kelebihan. Dua kali ganda boleh pahala. Dan yang tiga, wa rajulun kanat indahu amah. Seseorang yang mempunyai hamba perempuan. Amatullah, hamba perempuan Allah. Abdullah, hamba lelaki Allah. Gitu. Jadi amah mana hamba perempuan yang ia tidurinya, yang ia gaulinya. Sebab dari segi fiqh ni boleh tuan mas ni dia tidur bersetubuh dengan hamba perempuan dia. Lalu ia mengajar, mendisiplinkan, mengajar adab. Fa ahsana ta'dibah, dan dia telah melakukan ihsan, yakni ajar dengan baik adab-adab kepada hamba perempuan dia. Dan dia memberi ilmu kepada hamba perempuan dia. Dan dia telah memperelokkan pengajaran kepada hamba perempuan dia. Kemudian selepas daripada itu, dia merdekakan hamba perempuan itu. Dan selepas dia merdekakan, dia kahwini perempuan itu yang asalnya hamba dia tu. Maka dia dapat dua pahala. Pahala kerana jaga, dan pahala kerana mengahwini perempuan itu. Jaga dengan baik. Dia dapat dua. Dapat dua. Maknanya mana hak ni mana kelebihan lah. Kelebihan. Jadi insya-Allah hak ni kita boleh bincang semula. Cuma saya nak ambil ambil hak ni sikit lah. Kita ambil sikit lah. Abi Musa al-Ash'ari ni. Ambil secara ringkasnya. Abi Musa al-Ash'ari, siapa dia? Dia ni sahabat besar Nabi ni. Al-Ash'ar tu mana nama kabilah Ash'ar. Mana asal dia tu datuk hak dia ke berapa tu. Datuk salah seorang daripada datuk dia lah, keturunan dia. Nisbah tu orang panggil nisbah pada datuk dia. Akhir sekali dia nama panggil kabilah Ash'ar. Kabilah Ash'ar. Beliau ni nama dia sebenarnya Abi Musa tu, kunyah dia nama dia sebenarnya Abdullah bin Qais bin Salim bin Hadar al-Ash'ari. Beliau terkenal dengan nama sebenar Abdullah, dan nama kunyah dia nya, nama panggil dia hak sahur dia lebih sahur lagi ni Abu Musa. Dan dia ni ada orang panggil Abdullah kadang-kadang, mana kedua-dua nama alamiah dan kunyah ni kedua-dua dipanggil, diguna pakai belakang. Setengah-setengah tu dak alamiah dia, nak alamiah ni nama khas lah. Setengah tu alamiah tu orang tak kenal, orang kenal kunyah dia ataupun laqab dia. Jadi ceritanya Abu Musa al-Ash'ari ni, ada setengah ulama berpendapat menyebutkan bahawa dia pernah pergi Mekah sebelum zaman para sahabat. Dan Rasulullah dan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Setelah dia memeluk agama Islam, dia balik ke Habasyah. Kemudian dia datang ke Madinah selepas pembukaan kota Khaybar bersama-sama para sahabat yang pulang dengan menaiki dua kapal. Tapi setengah yang lain, setengah ulama berpendapat bahawa beliau tidak berhijrah ke Habasyah selepas pergi ke Mekah. Malah dia pulang ke kampung halaman dia di Yaman itu. Beberapa lama kemudian Abu Musa Ash'ari dan rakan-rakan dia naik kapal dengan maksud untuk pergi ke Madinah. Bila dia tahu, dalam riwayat sebut, bila dia tahu Nabi hijrah, maka dia daripada Yaman itu nak mari ke Madinah. Tetapi kapal yang dinaikinya dipukul, ditiup angin, menyebabkan dia tersadar di Habasyah. Sekak situ di Habasyah. Di sana dia bertemu dengan Ja'far bin Abi Talib dan para sahabat Nabi yang lain yang berhijrah lebih awal daripada Nabi, daripada Mekah pergi ke. Ni sahabat Nabi hak Nabi suruh pergi hijrah sebelum hijrah hak wajib ke Madinah tu. Ramai ada sahabat Nabi berhijrah pergi ke Habasyah. Jumpa situ antara Ja'far ni, adik-beradik Sayyidina Ali ni.
Mereka tinggal bersama para sahabat di sana beberapa lama. Kemudian selepas itu baru berhijrah ke Madinah bersama Ja'far dan para sahabat yang lain pada tahun ke-7 selepas jatuhnya kota Khaybar ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setengah ulama sebut pendapat ni lah sebenarnya hak lebih sahihnya. Jadi Rasulullah pernah melantik Abu Musa al-Asy'ari ini sebagai pegawai pemerintah di beberapa negeri, di beberapa daerah di negeri Yaman. Yaman ni negara lah. Lepas tu dia ada negeri-negeri yang kecil-kecil tu. Jadi dia ni pernah menjadi pemerintah di beberapa buah negeri ataupun daerah di Yaman. Seperti Ubaid, Aden dan lain-lain. Ain, Dal, Nun, Aden dan lain-lain. Sayyidina Umar pernah melantik beliau sebagai gubernur di Basrah selepas Mughirah radhiyallahu anhu. Di zaman itulah Abu Musa al-Asy'ari sempat menakluki Ahwas dan Isfahan. Di Iran, di Parsi baru. Di zaman pemerintah Sayyidina Uthman, Abu Musa al-Asy'ari dilantik menjadi khalifah sebagai gubernur yang memerintah Kufah. Abu Musa al-Asy'ari telah dilantik sebagai diplomat di pihak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam tahkim. Dia Sayyidina Ali dengan Muawiyah ni dalam rundingan damai, dia panggil majlis tahkim itu. Jadi pihak yang mewakili Sayyidina Ali ni Abu Musa al-Asy'ari sebab dia tokoh politik. Abu Musa al-Asy'ari yang berlaku antara Ali dan Muawiyah di Siffin. Beliau kemudiannya menarik diri daripada kedua-dua pihak bertelah. Akhir sekali dia mengambil sikap berkecuali. Sebab semuanya sahabat, jadi dia pun susah nak menentukan sikap politik pada waktu itu. Suara Abu Musa ini antara sahabat Nabi yang mempunyai suara yang sangat merdu. Rasulullah sendiri pernah memuji kemerduan suara Abu Musa al-Asy'ari dan mendengar, dan Rasulullah acap kalilah mendengar beliau membaca Al-Quran. Misalnya Nabi pernah bersabda, Nabi kata laqad utiya mizmaram min mazamiri ali Daud alaihi salam. Sesungguhnya beliau utian kalau terjemah Kelantan, sesungguhnya dia tu mizmar, mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan salah satu seruling daripada seruling Nabi Daud. Merdu sangat suara dia. Banyaklah kenyataan daripada tabi'in berkenaan dengan suara dia yang sedap itu, merdu suara dia itu. Bahkan Sayyidina Umar sendiri pernah bertemu dengan Abu Musa dan dia sebut pada Sayyidina Umar kata zakirni buat gak biar aku jadi ingat pada Allah. Bila Sayyidina Umar kata gitu, maknanya Sayyidina Umar suruh Abu Musa baca Quran tu. Maka Sayyidina Umar suruh Abu Musa al-Asy'ari baca Quran. Dalam riwayat lain disebut Sayyidina Umar buat kat dia kami ni rasa rindu kepada Tuhan. Mana suruh baca Quran tu sebab dia ni suara dia sedap. Ni dia ada kelebihan. Suara sedap ni ada kelebihan. Kelebihan tu. Sebab tu ulama kata kalau suara sedap tidak guna dengan cara yang makruf, dia tak boleh pahala semata-mata suara sedap ni. Suara sedap tapi dia guna benda lain, tak boleh pahala. Suara sedap jadi boleh pahala kalau guna tu kena cara. Dakwah ceramah kau untuk ajak orang kepada kebaikan, baca Quran tu boleh pahala. Tapi kalau buat benda lain tak ada apa. Tak ada apa tu. Sedap tahu mana suara. Maknanya suara sedap ni bukan taklif. Bukan taklif. Tidak dibebankan. Suara tak sedap tak apa, tak ada suara apa tu. Jadi itu maksud dia. Suara sedap ni bila diguna dengan cara yang betul, maka dia dapat pahala. Ada kelebihan. Gitulah dia. Dan Abu Musa al-Asy'ari ni antara tokoh akademik di kalangan sahabat, dan dia ni merupakan pendidik, salah seorang tenaga pengajar Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan 360 hadis. Ada setengah hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari secara ittifaq dengan Imam Muslim, dan ada juga yang Imam Bukhari sahaja riwayatkan hadis itu. Begitu juga Imam Muslim. Secara ringkasnya begitulah. Ramai sekali para sahabat dan juga tabi'in yang ambil hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari meninggal dunia di Kufah pada tahun 50 Hijrah. Ada juga ulama kata mana selepas tahun 50 Hijrah. Ada juga kata bukan 50, selepas tu. Ada juga ulama kata gitu. Dia meninggal dunia ketika umur dia 93 tahun.
Ini maknanya perawi hadis di kalangan sahabat ni. Jadi insya-Allah perkara lain itu kita boleh bincang semula lah. Kita boleh bincang semula. Rasa setakat itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.